Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup current dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa, tetapi tetamu itu tidak berada bersama kita di studio, jadi kita akan hubungi tetamu tersebut melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah padu apa selepas ini. Sedikit latar belakang sebenarnya sebelum saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia. Pendaftaran dan juga kemaskini sistem pengkalan data utama ataupun PADU telah pun dilancarkan sejak 2 Januari lalu dan ditutup pada pukul 11.59 malam, iaitu pada 31 Mac yang lalu, iaitu semalamlah. Dan PADU mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan juga bermastautin tetap di Malaysia. Dan difahamkan bahawa data yang disimpan dalam sistem PADU ini akan dikatakan akan memudahkan Jabatan Perangkaan Malaysia untuk membuat analisis dan juga bancian bagi memudahkan penyaluran bantuan kerajaan selain membantu kerajaan memperkenalkan polisi yang sesuai dengan keperluan rakyat. Dan setakat pukul 12 tengah hari semalam, seramai 10.8 juta rakyat Malaysia telah pun mendaftar dengan sistem PADU ini, dan jumlah itu merangkumi 88.3% daripada jumlah 21.96 juta warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Tetapi seperti yang dijangkakanlah, pendaftaran PADU ini juga sebenarnya ataupun pengkalan data utama atau PADU ini juga mendapat komen daripada pelbagai pihak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada juga yang menyuarakan kebimbangan mereka tentang sejauh mana pendaftaran mereka di dalam PADU ini akan menjamin bahawa segala maklumat peribadi yang didaftarkan itu tidak akan disalahgunakan. Jadi inilah pencerahan yang kita perlukan daripada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di kemudahan Zoom ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzil Mahidin, iaitu Ketua Perangkawan Negara. Jadi Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar saudara kami? Sihat. Datuk Seri sihat? Alhamdulillah, kita dah 21 hari bulan ni kita berpuasa. Jadi ya, saya cukup gembira dapat bersama dengan Datuk Seri, walaupun lama sebenarnya kita tidak bersama di program Ruang Bicara ini, tapi walaupun melalui kemudahan Zoom pun ini sebenarnya sudah mencukupi sebenarnya. Baik, Datuk Seri, kita nak bercakap tentang PADU lah, apa selepas ini. Tapi sebelum itu, kita nak dapat reaksi dan juga respon daripada Datuk Seri sendirilah. Apakah Datuk Seri mewakili Jabatan Perangkaan Negara merasa begitu gembira dan juga berpuas hati sebenarnya dengan respon yang diberikan oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya berkaitan dengan pendaftaran PADU ini sendiri, Datuk Seri? Terima kasih saudara kami dan para pendengar penonton sekalian. Alhamdulillah, hari ini satu hari yang kita boleh merasakan melalui satu proses yang dianggap begitu sabar. Ya. Kerajaan menengahkan satu inisiatif baru di mana rakyat di tempat sana dapat bersama-sama dengan kerajaan berikan maklumat ekonomi mereka melalui sistem yang mana maklumat itu mungkinlah kita kumpulkan dalam bentuk konvensional, dekat orang, bancian. Jadi pendekatan yang baru ini bolehkan interaksi antara rakyat dengan kerajaan, bagaimana kerajaan dapat memberikan bantuan dan penggunaan
kerajaan untuk penyaluran peruntukan sebagainya dapat dilaksanakan dengan keputusan. Jadi itu adalah antara filosofi dan hasrat sistem padu itu dibangunkan, dan alhamdulillah bagi pihak kerajaan pastinya di belakang ini kita ada Kementerian Ekonomi yang berhormat menteri dan ke agensi-agensi yang melaksanakan pembangunan ini secara bersama, Jabatan Digital, dan juga kita mendapat sokongan kuat daripada Kementerian Komunikasi dalam menyebarkan promosi, dan juga berbagai pihak termasuk kerajaan negeri, NGO, pusat-pusat perkhidmatan wakil rakyat, ahli parlimen dan juga. Jadi ini satu perkara yang melibatkan erat rentas punya persahaman dan kerjasama, dan alhamdulillah kita selama 90 hari kita pelapor dinoktahkan semalam pada 31 Mac bersamaan dengan 20 Ramadan. Jadi saya sudah menyampaikan persentage ataupun kedudukan yang kita telah terima sehingga hari tutup. Kita telah mencapai banyak 11.55 juta pengemasan oleh rakyat bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Namun kalau kita mengambil kira bagi mereka yang menyenaraikan memasukkan nama ahli serumah yang bawah 18 tahun, kita telah mencapai persentase yang lebih baik, iaitu 8.7%, iaitu melibatkan 17.65 juta penduduk warga negara kita yang berjumlah 30.08. Dari segi pecahan negeri, saudara sekali, yang mendahului tempat teratas dari segi jumlah peratusan ini adalah Perlis sebanyak 66.9%, Kelantan 65.2%, Terengganu 62.7%, Perak 60.03%, dan Pahang 60%. Jadi ada 5 negeri yang kita boleh jadikan sebagai negeri-negeri yang melepasi threshold 60%. Manakala ada beberapa negeri yang melepasi threshold 50%, iaitu Kedah 58.9%, Pulau Pinang 52.9%, Sembilan 56.2%, Melaka 53.4%, Sabah 52.4%, Puan 52.2%, Putrajaya 2.6%. Manakala negeri-negeri lain melepasi 40%, antaranya yang agak rendah tapi bilangannya besar Selangor 44.5%, KL Kuala Lumpur 47.6%, kemudian Sarawak 46.8%. Itu adalah ciri-ciri ataupun profil daripada 52.6% sekiranya dipecahkan prestasi pengemasan mengikut negeri. Jadi dalam hubungan ini sebenarnya keberkesanan dalam kita melaksanakan pengemasan padu membawa orang ramai bersama-sama dalam program ini. Dia agak perlahan di peringkat awalnya, saudara Sarkawi. Kalau lihat pada 31 bulan 1 bulan pertama, jumlah yang mengemas ini hanya 2.2 juta. Kemudian pada 29 hari di hujung bulan 2, kita ada 3.9 juta. Dan semalam finishing line kita 11.5 juta. Bermakna bulan terakhir daripada 29 Februari kepada 31 menunjukkan pendekatan yang mendadak, iaitu 7.6 juta. Jadi kalau kita melihat dari segi profil pergerakan data ini, kita boleh say something lah, saudara Sarkawi, menunjukkan bahawa trend orang ramai semakin memahami tentang kepentingan mereka bekerjasama dalam pengemasan ini, dan ternampak lonjakan itu berterusan dalam minggu-minggu terakhir. Dan semalam kita menghampiri 800,000 pengemasan dalam satu hari lah. Dan kita boleh bayangkan kalaulah 800,000 itu dapat dicapai daripada day 1 bulan Januari, kita dah boleh selesai dalam awal bulan Februari lah. Jadi bermakna masa 3 bulan itu sebenarnya satu tempoh yang panjang sebenarnya, dan kita merasakan dia memang mencukupi lah untuk bekerjasama dan mengemasi program masing-masing di sistem padu ini. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk Seri lah.
tak semua pihak sebenarnya yang dikatakan bersetuju dengan apa yang dilaksanakan bila kita bercakap tentang sistem pendaftaran padu ini sendiri. Ada yang seolah-olah merasakan bahawa mungkin ada udang di sebalik batu lah, ada yang mengatakan bahawa mungkin segala apa yang mereka berikan iaitu pendaftaran yang bersifat peribadi dan sebagainya itu akan disalahguna dan sebagainya. Jadi komen sikit Datuk Seri tentang pandangan-pandangan negatif yang dilontarkan. Ya. Betul, saudara Sakawi, Hmm. perkara ini memang kita menghadapi dan mengalaminya, dan sebenarnya di peringkat awal pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Menteri bersama Yang Berhormat Menteri pada Januari itu memang respon yang immediately apakah kepentingan dan keperluannya, dan apakah what is mean, apakah kebaikan kepada setiap yang mengemas ini itulah. Dan dia lebih banyak merasakan kebimbangan daripada apa yang mereka nampak manfaatnya kepada mereka dan juga negara pada masa ke depan. Dan sebab bila pengemasan itu dibuat, dia tidak berbentuk macam bila kemas gini terus dapat voucher, terus dapat e-wallet, terus dapat immediately kesan daripada tindakan mengemas gini profil itu. Jadi memang banyak di belakang, di peringkat awal terutamanya, perkara-perkara yang tidak mereka fahami tentang kepentingannya, bagaimana dari segi keselamatan, dari segi takut disalahguna dan sebagainya. Dan pasal pertama pada bulan pertama Januari itu memang banyak kita memperkemaskan kita punya media komunikasi. Kita menggunakan pelbagai platform, kita mengadakan sesi libat urus daripada pelbagai pihak termasuk Kerajaan Negeri dan Yang Berhormat Menteri dan juga pimpinan kementerian dan saya sendiri membentangkan pelaksanaan ini kepada Kerajaan Negeri, kepada Yang Amat Berhormat Premier, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Menteri Besar. Di samping itu juga kita melibatkan universiti-universiti, memberi kefahaman kepada para pelajar, kepada NGO, dan juga kita berjumpa juga dengan persatuan-persatuan majikan para pekerja. Dan dapati bila kita berjaya memberikan penerangan tentang bahawa pengemasnya dan juga pembinaan sistem pangkalan letak utama itu akan menjadi satu titik tolak untuk kita melihat bagaimana penggunaan dana awam dapat digunakan dengan berkesan yang akhirnya akan memberikan satu kesejahteraan yang lebih baik kepada rakyat, maka yang semakin dipahami. Dan selalu saya juga menerangkan dalam bahasa mudah, kalau dahulu mungkin kita sentiasa melihat pembangunan itu berbentuk fizikal, tetapi kita tahu dalam masa yang kita hadapi hidup sekarang, dalam pengoperasian kehidupan kita sekarang, dia sudah tidak lagi berbentuk begitu macam fizikal, dia berbentuk maklumat. Siapa yang ada maklumat, ada data, dia dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Bahkan sebuah syarikat ataupun entiti perniagaan yang mempunyai data tentang keperluan rasa pengguna, trend dan sebagainya, dia boleh menguasai pasaran. Sama juga sebuah negara dan kerajaan yang baik, dia dapat melaksanakan tugas tanggungjawab bila kita mengetahui profil rakyat yang selalu kita nyatakan sebagai denyut nadi rakyat. Itu sebab kita ada tagline, saudara Sakawi, statistik itu nadi kehidupan. Dan statistiknya segalanya pasti. Sebab kehidupan kita ni bermain dengan probability kan, dalam bahasa statistiknya, kemungkinan tu banyak. Bagaimana kita nak reducekan kemungkinan itu. Contohnya, cukup ke kewangan kita ni nak menguruskan isu-isu perbandaran, dan bandar, luar bandar, pertanian, nak memperkasakan industri yang berbentuk high growth, value added punya sektor. Maknanya pelbagai kompleksiti itu memerlukan peruntukan. Dalam masa sama, kita perlu mengukuhkan sistem kesihatan, pendidikan, keselamatan yang digunakan oleh orang ramai secara kualitatif. Jadi pastinya orang ramai yang memberi pandangan sebagainya, mereka bercakap bagi pihak diri mereka yang tidak mungkin melihat dari apa kacamata pemerintah pentadbir yang melihat macam mana pembangunan secara kualitatif tadi, keperluan pendidikan, pastikan kita punya produktiviti dan sebagainya. Jadi kita memang meraihkan, kita tahu bila pandangan-pandangan itu diberi, mereka memberi pandangan itu berdasarkan lingkungan mereka. Tapi bagi yang melaksanakan tanggungjawab ini telah mencanaikan, menditi, memberi timbang tara banyak perkara, dan inilah yang disimpulkan very high time
kita perlukan satu pangkalan data yang boleh menjadikan satu rujukan tunggal, uh, single source of truth yang membolehkan kerajaan memaksimumkan penggunaan dana awam dalam masa sama mengoptimumkan kesejahteraan rakyat yang sedang diusahakan, dan dia satu perjalanan ataupun satu journey, saudara Sakawi. Ya. Okey, banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin kita dapatkan pencerahan sebenarnya daripada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mohammad Uzair Mahidin. Tapi seperti biasalah Datuk Seri, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Ini merupakan sesuatu yang cukup penting dan berguna sebenarnya. Dan mungkin ianya juga akan memberi pencerahan kepada mereka yang masih lagi merasa ragu-ragu tentang sistem pendaftaran padu ini sendiri, kerana ianya merupakan sesuatu seperti apa yang Datuk Seri sebut, merupakan sesuatu yang amat penting sebenarnya dalam usaha negara sendiri untuk merangka segala perancangan yang ingin dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Apapun, kita berehat dulu buat seketika dan kembali semula bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang padu apa selepas ini, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mohammad Uzair Mahidin yang merupakan Ketua Perangkawan Negara. Baik, Datuk Seri, ini pun satu perkara yang menarik jugalah. Ini juga merupakan sesuatu yang kami ingin dapatkan pencerahan sebenarnya daripada Datuk Seri. Difahamkan Datuk Seri bahawa analisa data dan juga pengesahan sistem padu ini dijangka akan dikeluarkan sebenarnya pada pertengahan April ini, iaitu lebih kurang 2 minggu saja lagi dari sekarang. Dan bagaimana pihak Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri dapat memastikan tentang kesahihan dan juga ketepatan analisa data yang akan dikeluarkan dalam pengesahan sistem padu bagi tempoh yang singkat ini, Datuk Seri? Terima kasih saudara Fikri dan juga para pendengar. Jadi, selepas kita menutup kemasian di atas kajian, akan memperhebatkan program-program penganalisian yang telah pun bermula daripada tahun lepas sebenarnya. Bila kita menyatakan kita telah mengasih data-data daripada pelbagai agensi, 300 pangkalan data itu, sebenarnya kita telah membuat verification maklumat-maklumat yang ada, maklumat rakyat di pelbagai pangkalan data itu, untuk kita jadikan satu profil sama sebagai master file sosioekonomi rakyat Malaysia. Jadi memanglah kalau buat secara biasa-biasa, dia membutuhkan tempoh yang panjang, saudara Sakawi, yang akan berulang kali oleh Yang Amat Menteri dan juga bagi nasi kerajaan bahawa sebagai pihak awam perlu pasti dalam keadaan semasa yang membutuhkan peningkatan dari segi kecepatan dan kecepatan dalam apa juga tugas tanggungjawab. Jadi kita mengambil tanggungjawab ini dengan memastikan hari penutupan ini kita dapat menghasilkan panis dan juga perkara-perkara yang ingin disampaikan kepada kerajaan melalui kementerian tentang apakah pola sosial ekonomi penduduk kita, bagaimana dia punya structure keupayaan keuangan yang dipanggil pendapatan boleh guna, yang melihat kos hidup di peringkat kawasan. Jadi sebenarnya banyak perkara yang dianalisis oleh dosen ini, dia tidak sahaja tertakluk kepada profil yang kita kumpulkan melalui pengemasian dan juga pangkalan data. Kita juga mengumpul sekian lama ini profil-profil struktur harga barangan di satu kawasan, harga barang makanan, barang basah, ada sayuran, sewa rumah, dan kemudian di satu kawasan itu pastinya harganya berbeza daripada satu daerah ke satu daerah. Bahkan satu daerah juga kita asingkan, daerah yang di kawasannya bandar mungkin sewa rumahnya lain, satu daerah kalau luar bandar rumahnya lain, dan harga rumah kalau misalnya sewa rumah untuk single story lain, double story lain. Kalau single story pun kalau rumah kayu yang berbeza daripada rumah yang fasilitinya lebih lengkap. Bermakna perincian kita angkat penggunaan data secara granular untuk melaksanakan polisi-polisi yang bertepatan dengan corak sosial ekonomi rakyat itu sedang pun diusahakan
oleh anggota-anggota DOSM Mhm. yang membolehkan kita menghasilkan satu goal punya maklumat lah yang Hmm. membolehkan kita bukan melihat di tingkat makro tetapi melihat di tingkat mikro. Mhm. Dan zaman kita punya teknologi yang begitu besar, Ya. kekuatan komputer, kekuatan kepakaran membuat data mining, membuat algoritma untuk membolehkan kita menghantar skrip-skrip yang kita bina, membuat analisis itu, membuat partition tentang data ini, Mhm. membolehkan kita boleh mencukil apa yang kita panggil data discovery dan Hmm. memberi insight yang membolehkan bila kita membentangkan dapatan daripada padu ini. Banyak perkara-perkara yang sebelum ini kita tidak boleh buat, kita boleh buat. Kita boleh Hmm. melihat sampai peringkat daerah, Ya. melihat jenis pekerjaan, berapa ramai misalnya yang mempunyai pendidikan di tingkat tertiary, yang mempunyai mungkin degree. Hmm. Tetapi dia punya skala pendapatannya lebih banyak, lebih rendah daripada yang average misalnya. Hmm. Berapa jauh mereka misalnya kesenjangan antara satu kawasan ke satu kawasan, berlakukah disparity. Ya. Jadi isu-isu sosial berkaitan dengan inequality itu akan jika dibiarkan akan menghasilkan senario yang dipanggil ketidakadilan dalam sosioekonomi itu menyebabkan kita bernegara itu tidak akan berjalan dengan baik ataupun tidak lancar. Mhm. Jadi kita ada masing-masing ada tanggungjawab, antara yang tidak ada keupayaan dia ada tanggungjawab, yang punya keupayaan ada tanggungjawab, maka dia pemerintah pentadbir yang diberi peluang untuk mentadbir negara ada tanggungjawab. Mhm. Dan kami yang bergerak membuat pilihan bertanggungjawab dalam bidang statistik Ya. mempunyai tanggungjawab yang besar. Adakah kita tidak ingin memberikan yang terbaik kepada negara dengan analisis statistik yang lebih tumpat, lebih jitu, maka kita menyatakan dengan penutupan pengemasan ini dengan keupayaan, kemahiran yang telah pun kita bina. Untuk makluman saudara Zakawi, tahun ni DOSM Jabatan Perangkat Malaysia menyambut bulan tahun 75 tahun kewujudan Jabatan Perangkaan. Kita akan sambut pada bulan Oktober ini. Jadi sebenarnya di DOSM ini telah ada satu pembinaan, keupayaan, basic knowledge, kemahiran yang membolehkan perkara yang diperlukan oleh negara itu dapat kita laksanakan. Dan insyaAllah seperti yang telah pun diketahui, kita telah diminta untuk membentangkan dapatan daripada sistem padu ini dan kita sedang melaksanakan, meningkatkanlah sekarang proses analitik dan juga verification. Dan kita sebenarnya memanfaatkan sumber-sumber data yang pelbagai daripada data-data yang daripada majikan, data-data penggunaan utilities yang kita boleh melihat pattern-pattern rakyat kita lah dalam konteks mereka berbelanja dan juga keupayaan kewangan. Menarik sebenarnya Datuk Seri bila Datuk Seri sebut tentang proses verification itu sendiri. Ramai juga yang ingin tahu sebenarnya. Mungkin kepada mereka yang gagal untuk mendaftar bersama dalam padu ini sendiri, bagaimana nanti pihak DOSM sendiri akan mendapat ialah perkara-perkara yang ingin diketahui tentang data-data pribadi mereka yang gagal mendaftar dalam padu ini. Apa langkah yang akan diambil oleh pihak Datuk Seri? Seperti yang kita telah maklumkan, data setiap yang hidup di atas muka bumi ini di kalangan rakyat Malaysia ini memang telah pun mendapatkan perkhidmatan di berbagai tempat. Jika ada kelahiran saja kita ada kelahiran. Mereka pergi bersekolah, ada maklumat persekolahan. Dan kalau mereka nak berniaga, mereka perlu memohon lesen di PPT dan sebagainya. Kemudian kalau mereka masuk universiti, mereka perlu mendaftarkan di universiti. Kalau mereka nak memiliki kenderaan, mereka perlu mendaftarkan di JPJ. Kemudian kalau mereka ingin mendapatkan perkhidmatan bekalan air dan elektrik, mereka perlu berdaftar dengan pembekal elektrik dan air. Masuklah di Sabah Sarawak. Kalau di Semenanjung ni TMB, kalau di Selangor ni kalau air Sabas. Kemudian kita ada data-data yang pengkajian majikan daripada Jabatan Akuntan Negara, daripada kerajaan, kemudian daripada pesara-pesara dan juga kepada yang private kita ada data daripada ESO dan juga APF. So, maklumat data rakyat ini selama hari ini berada di premis agensi-agensi yang berkenaan yang tak pernah diterokai
sehebat sekarang ini. Jadi Hmm. apa yang telah pun dibina sebelum pelancaran itu, Hmm. pengintegrasian data-data yang saya sebutkan sebagainya tadi telah pun berlaku. Hmm. Maka selepas penutupan ini kita telah mengenal pasti bagi mereka-mereka yang tidak sempat mengenal pasti sehingga tarikh itu, maka data-data mereka yang telah ada Akan seperti yang saya digunakan. nyatakan tadi akan dimanfaatkan. Ah. Dan tidak bermakna bila kita mereka bentuk Hmm. program mencadangkan analisis Hmm. itu kita hanya menganalisis maklumat yang mengemas kini. Cuma Hmm. sedikit kekurangan kemungkinan lah Hmm. yang tidak mengemas ini itu tidak mungkin ada perubahan dari segi alamat, Hmm. senario mereka dulu mungkin bilangan bila kita ambil data pada Jabatan Pendataan Negara, mungkin data-data kini kelahiran tambahan anak itu tidak ternampak lagi dalam bakalan data yang kita tarik dalam sistem padu Hmm. ini. Hmm. Kemudian mungkin status pekerjaan mereka telah berubah. Ah. Mungkin mereka dulu berada di sektor makan gaji sekarang berniaga Hmm. misalnya. Hmm. Kemudian mungkin dulu belajar sekarang dah bekerja. Kemudian mungkin mereka dulu bekerja sekarang bersara. Hmm. Jadi saya telah maklumkan kepada orang ramai, Hmm. memang kita perlu ada satu cut off time lah, deadline lah untuk Ya. kita menganalisis. Hmm. Tapi tidak bermakna kita akan menggunakan deadline itu segala-galanya berpaksi pada data dekat cut off yang sama. Hmm. Kerana kita tahu macam saya nyatakan ni akan ada perubahan selepas ini. Hmm. Jadi masing-masing juga ada menyatakan kadang-kadang mereka ada buat perniagaan. Hmm. Tapi mereka tak pasti perniagaan mereka akan berusan ataupun tidak. Saya kata, ialah kita nak letakkan maklumat tu yang setakat yang relevan pada ketika cut off time. Jadi kita nanti akan ada satu pengumuman bagaimana data-data ini akan dikemas sendiri secara berkala. Ketika ini ramai yang meminta saudara Sarkawi kenapa tak dibuka lebih awal secara 1 year punya pengemasan. Tak perlu ada deadline. Jadi kalau jadi macam itu, mungkin sampai 31 Mac pun baru 100,000 kot semakin ni. Betul. Maknanya kita tak boleh buat analisis dan tidak boleh dapatkan profil tu untuk kita buat tindakan. Maknanya kita tunggu setahun dulu. Dan kita tahulah bila orang kata ada setahun, takkan ramai datang come forward. Jadi kita susah nak buat keputusan untuk dapatkan profil yang terkini itu. Itu sebab kita letakkan deadline tersebut lah. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang situasi yang Datuk Seri sebut, mungkin juga ialah mereka yang tidak mahu ataupun tidak berdaftar dengan padu ini barangkali merasakan ada alasan-alasan tersendiri. Dan ada juga cadangan-cadangan dan juga pandangan kalau lah mereka mengetahui tentang pentingnya sebenarnya untuk mereka mendaftar bersama dengan padu ini, sekurang-kurangnya mereka mengharapkan apakah berkemungkinan sebenarnya pihak Datuk Seri memberikan lagi ataupun membuka semula pendaftaran padu ini kepada satu tempoh yang mungkin lebih panjang sedikit daripada apa yang dilakukan ketika ini. Ya, saya amat bersetuju dengan pandangan saudara Sarkawi dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri pada hari ini telah menunjukkan bahawa proses penguatian itu untuk diteliti dan ada keperluan memberi peluang kesian pada yang mendatang ini akan dimaklumkan. Jadi masa ini kita stick dahulu pada 31 bulan. Manakala untuk makluman semua kepada mereka yang telah mendaftar tetapi belum menghantar maklumat itu masih boleh. Cuma yang kita telah pun menutup pengemasan itu bagi yang tidak ada mendaftar langsung pada tarikh 31 hari bulan. Kepada mereka yang masih ada lagi maklumat yang mungkin tidak lepas dalam pengenalan dari KYC dan sebagainya, tim sedang membantu untuk pastikan mereka dapat menghantar ataupun melengkapkan maklumat yang diperlukan ke dalam sistem padu ini. Cuma yang kita telah tidak benarkan ialah bagi yang tidak ada maklumat yang mereka telah mengemas ini langsung daripada tempoh 2 Januari hingga 31 Mac lah. Manakala berkaitan dengan yang dinyatakan tadi, memang ada merit bahawa ada kemungkinan di peringkat awal itu maklumat itu tidak sampai, dan saya boleh kategorikan mereka-mereka yang tidak mendaftar ni beberapa potensi lah. Antaranya mungkin ada setengah-setengah tu memang tak dapat maklumat
kepada mereka. Okey. Kemudian ada juga di kalangan mereka melihat mereka tidak di kalangan yang mungkin mereka rasakan mendapat benefit secara langsung kepada pelancaran ataupun pengumuman yang akan diberikan oleh kerajaan dari segi bantuan dan sebagainya lah. Terutamanya yang mempunyai sumber atau kekuatan kewangan, itu pun kita ketahui. Dan juga ada juga yang di kalangan yang mereka ada yang berkalangan mengikut lah. Dan yang masalahnya mereka ikut kawan-kawan atau orang-orang yang lain, tetapi orang yang mereka ikut dah berdaftar. Jadi mereka baru dia tengok dia tanya dalam grup, kami dah, itu yang menyebabkan hari terakhir tu mereka bila kita jumpa mereka pun senyum sendiri, Datuk ni saudara Sakawi. Baru bukan masalah sistem, mana masalah DNA kita lah, berdasarkan akhir dan sebagainya. Dan mereka, kita pun tak nyatakan kesalahan mereka kerana kita tahu semasa pelancaran hingga kini ada lagi beberapa perkara yang dikongsikan yang tidak benar. Yang antaranya kalau daftar hilang duit dalam akaun, maklumat kita akan compromise dan sebagainya. Yang sebenarnya perkara ini kan tak ada asas pun. Kalau beginilah, kalau kepercayaan rakyat kepada kerajaan, mana sukarlah kerajaan untuk melakukan tanggungjawab. Jadi kepercayaan perlu diberi kepada kerajaan, dan kita ingin melihat bagaimana membina negara ini dapat diberi kebersamaan kerajaan. Saya tertarik hati dengan apa yang kita lihat di visual sekarang, inisiatif bagi mengurangkan ini tentang keselamatan data-data yang diberikan dalam pendaftaran padu. Ramai yang menggunakan alasan ini sebenarnya. Mereka takut sebenarnya bahawa segala data yang mereka berikan semasa pendaftaran padu itu nanti mungkin akan jatuh ke tangan ataupun ke pihak yang mungkin tidak diingini sebenarnya, dan akhirnya akan memberikan satu kesan yang mungkin membimbangkan mereka dalam menghadapi kehidupan seharian. Jadi jaminan yang mungkin boleh Datuk Seri berikan kepada mereka yang masih lagi mempunyai perasaan seperti ini sebenarnya, Datuk Seri? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kewujudan sistem sahih negara yang diketahui oleh DOSEM ni dah 75 tahun saudara Sakawi dan para pendengar. Selama hari ini di DOSEM telah pun melaksanakan tugas tanggungjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada warga DOSEM. Kita ada 4,000 lebih yang bertanggungjawab mengeluarkan statistik resmi negara. Kita ada 1,000 lebih publication setahun yang kita mengumpulkan data sosial, ekonomi, demografi, dan ramai yang tidak mengetahui kita sebenarnya mempunyai maklumat-maklumat yang detail bila kita mengeluarkan data-data ekonomi, data-data perniagaan, hasil syarikat, jualan syarikat, ekspor oleh syarikat. Maklumat-maklumat ini maklumat individu syarikat. Dan memang di peringkat DOSEM kita berpegang pada atas perangkaan bahawa data-data ini itu diberi pertanggungjawaban dan di bawah peruntukan akta bagi semua anggota DOSEM ini, mereka boleh diambil tindakan jika mereka breach mewar-warkan data pada umum. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, tingkat DOSEM dia ada punca kuasa dan di lengan anggota itu mempunyai tanggungjawab. Dan dalam padu ini kita ada proses-proses yang lebih ketat, termasuk kawalan akses kepada data ini, dipanggil access control management. Jadi untuk maklumat, saya pun saudara Sakawi tak boleh akses pada maklumat ini. Dan juga cara kita kawalan itu dia ada proses-proses yang memang ada audit background, dan juga bukan semudah-mudahnya untuk tengok data pribadi orang lain. Maknanya memang kita telah remove, kalau kita misal tadi saya nyatakan sekarang kita dalam proses buat analisis dan juga membuat cleansing, sebenarnya kita telah delete-kan dia punya pengenalan diri. Maknanya kita telah anonymous kan. Maknanya dia punya nombor ID itu telah kita simpan di tempat yang lain. Kita bagi satu nombor dummy ID. Bila kita proses, kita pun tak berminat untuk mengetahui CA ataupun CB dalam prosesan itu. Jadi memang banyak proses-proses yang memastikan maklumat individu bila kita memproses dan sebagainya, kawalan patut dilaksanakan. Dia dibuat dan dilaksanakan dalam environment yang terkawal lah. Kat sini yang kita amat yakin isu tentang keselamatan, security data individu ini adalah perkara yang dalam bidang siapa yang duduk DOSEM ni, dia telah pun dibangunkan dalam jiwa yang mengetahui tanggungjawab melindungi data-data individu ini. Memang ini adalah telah pun dibina di DOSEM 25 tahun yang lalu.
Okey, sebelum kita berehat buat kali terakhir sepantas-pantasnya lah, saya juga nak jaminan daripada Datuk Seri lah juga. Ada yang bermain di media sosial, ada yang bermain di luar sana yang mengatakan bahawa sekarang ini pun dikatakan bahawa sudah pun ada informasi-informasi ataupun data-data peribadi ini yang telah pun berjaya di ambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Sejauh mana betul ataupun tidaknya andaian seperti ini sebenarnya? Jadi ini yang kita tahu zaman kita berada ni secara Sakawi, banyak perkara kadang-kadang benda tu tidak ada kena dengan padu pun. Tapi dikaitkan dengan padu. Jadi Ah. kadang-kadang maklumat tu kadang-kadang berlaku juga di kalangan rakyat kita yang berinteraksi ataupun transaksi dengan pihak yang mereka beli barang, berkhidmat, yang mereka pun telah memberikan maklumat mereka kepada Pihak tersebut. orang ketiga, pada pihak ketiga, dan kadang-kadang mereka punya device tu, saudara Sakawi, kadang-kadang boleh di-attack oleh malware lah yang hanya hantar link kan. So, orang yang punya handphone dan sebagainya, mereka klik kepada link yang sepatutnya mereka tidak klik lah. Okey, betul. Benda-benda itu berlaku sebelum adanya padu pun, memang perkara scam dan sebagainya saya rasa ada. Itu sebab dalam medsos pada official kita selalu ingatkan supaya kita kirakan kita punya cash dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila maklumat itu dikatakan tersebar dan semua diberikan dengan padu, jadi semua buat generalisasi. Ini yang menyebabkan satu cabaran lah kepada kerajaan. betul. Sekarang 10 tahun dulu memang tak ada cabaran ni. Cabaran sentimen, cabaran pelbagai yang pandangan ini. Betul. Perlu diurus dengan baik, saudara. Okey, Datuk Seri, kita akan berehat berkali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah ada lagi persoalan-persoalan mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mohammad Uzair Mahidin, iaitu Ketua Perangkawan Negara, dan kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang cukup penting, padu apa selepas ini. Kita rehat dulu buat kali terakhir. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan kita tentunya masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mohammad Uzair Mahidin, iaitu Ketua Perangkawan Malaysia. Dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang padu apa selepas ini. Baik, barangkali Datuk Seri, ini topik yang menarik. Padu apa selepas ini. Jadi apa akan berlaku selepas ini sebenarnya? Apa manfaat yang akan diperoleh? Tadi pun ialah Datuk Seri ada menyentuh tentang seminta selalu apa yang akan diperolehi oleh rakyat setelah mereka mendaftar dengan pendaftaran padu ini. Tetapi selepas ini, apa lagi yang boleh rakyat harapkan hasilnya nanti? Apa manfaat yang akan diperolehi? Okey, terima kasih saudara Sakawi dan para pendengar. Jadi sebenarnya kalau kita nak lihat hasilnya selepas pengemasan ini, kita kena berbalik-balik pada objektif. Kita membinakan sistem pangkalan tahun-tahun padu inilah. Jadi antaranya kita ingin melihatkan bahawa dengan adanya data yang real time yang memperihalkan profil rakyat, jumlah seluruhannya 30 juta rakyat Malaysia ini, membolehkan kerajaan menyusun strategi bagaimana corak-corak untuk mensejahterakan rakyat, memberikan dana awam karyawan negara lebih kurang 1 bilion sekali itu dapat memberikan impak yang tepat berkesan kepada yang memerlukan, dan ia boleh menyeimbangkan sekiranya ada kekurangan dan juga menambah baik yang baik. Dan pastinya akan ada pengumuman dan bentuk program yang akan dimaklumkan oleh kerajaan yang pastinya akan memberi kesan kepada orang ramai, termasuk golongan-golongan yang mungkin kurang sumber kewangan, termasuk yang punya sumber kewangan yang tinggi misalnya. Jadi pastinya semua mengetahui kedudukan kewangan negara tambah baik dari segi fiskalnya. Jadi banyak juga keperluan untuk menambah baik kepada awam yang perlu ditingkatkan supaya output potensi negara untuk bergerak sebagai negara maju dapat bergerak ke hadapan dan
aplikasi peruntukan belanjawan itu dengan adanya sistem padi, maka lebih bersasar refine corak-corak bantuan kepada rakyat itu dapat dilaksanakan. Dan kita menjangkakan pada tahun ini seperti diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Belanjawan Negara yang lepas akan teliti peluang untuk mensasarkan corak-corak bantuan dan telah pun diumumkan berkali-kali dalam data. So dalam hubungan ini telah jelas bersamaan orang ramai bersama dengan kerajaan dan memahami tentang kepentingan ini. Tidak ada siapa yang ragu-ragu tentang bahawa perlunya kita mengukuhkan kita punya fiskal, kita memastikan kesejahteraan rakyat. Jadi kita akan menunggu sini selepas kita membuat analisis yang penuh tentang profil rakyat ini dan akan bincangkan di tingkat kementerian dan sama agensi kementerian akan ada mempunyai 5 menteri dan akan mengambil kira 15 daripada pelbagai kementerian di DOSEM di bawah Kementerian Ekonomi. Fikirkan input analisis ini perlukan dan pastinya kesejahteraan dan berikan yang terbaik kepada rakyat menjadi keutamaan kepada kerajaan dan pusat memainkan peranan memastikan penganalisisan dan melihat bagaimana data-data yang telah tersedia dan juga mungkin ada kelemahan sikit-sikit dapat kita atasi dengan kekuatan skill lah, kemahiran statistik. Kita boleh mengetahui lah standard sakawi. Kita lihat statistik, kita ada panggil konsep mirror statistik kan. Kadang-kadang kita boleh lihat misalnya orang berbelanja jiran kita kan. Boleh anggaplah berapa dia punya pendapatan kan. Betul. Itu contoh yang mudah lah, saya kasar kan. Dan kita boleh lihat bila buat observation di satu kawasan di luar bandar. Berbanding pula kawasan yang elit. Boleh buat observation lah kan. Satu aspek juga saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri lah. Ini yang sentiasa disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan juga kerajaan secara keseluruhannya, iaitu kalau semuanya terlibat dengan pendaftaran padu ini, maka mungkin lebih mudahlah pihak kerajaan untuk memperkenalkan apa yang disebut sebagai subsidi bersasar itu sendiri. Jadi apakah ini juga perkara yang perlu diberi perhatian yang serius supaya kita mahu menjamin bahawa mereka yang betul-betul perlu mendapat bantuan itu akan mendapat bantuan seperti apa yang mereka harapkan, dan mungkin ada pihak juga yang mungkin tidak berpuas hati selepas ini kerana mereka tidak tergolong dalam golongan yang sepatutnya yang sebelum ini mungkin menikmati segala bantuan yang diperoleh itu. Jadi apakah ini juga akan memberikan satu konflik di kalangan pemikiran dan juga mentaliti rakyat Malaysia keseluruhannya, Datuk Seri? Terima kasih Saudara Sakawi. Sebenarnya budaya untuk kita memberikan keputusan atau tindakan ikut common sense telah ada. Kadang-kadang kita ingatlah raya ni kan, Saudara Sakawi. Kadang-kadang kita nak beli baju raya anak kan. Kasut kita kena ukur saiz kasut tu. Ada kita beli saiz yang sama kan. Baju pinggang yang sama. Maksudnya dalam menguruskan anak-anak pun kita sesuaikan dengan ukur baju dia punya saiz dia lah. Bagi contoh baru ni dia pergi Turun Padang kan. Nak faham kawan ramai apa ni padu it about. Saya kata kalau kita nak belanja orang makan kan, katalah nak belanja makan roti canai kan. Kalau seorang tu badannya besar kan, memerlukan kalori yang tinggi, tak memadai lah kita bagi satu keping roti canai kalau nak belanja. Ada orang tu yang badannya kecil, mungkin memadai satu keping. Maksudnya kita menyesuaikan kan apa yang kita nak raihkan kepelbagaian tu menggunakan itu contoh yang simple lah. Apatah lagi dalam konteks bernegara yang nak menguruskan 30 juta rakyat yang profil dia punya keperluan berbeza. Ada yang kehidupannya diasak dengan kos sara hidup, membeli susuana, pamper. Tidak semua yang ada anak kecil misalnya. Ada pula satu keluarga itu diasak oleh keperluan untuk kesihatan. Mereka mungkin tak perlu travel sebab telefon di luar daripada umur bekerja misalnya. Dia berbeza. Ada juga yang duduk di bandar yang kos sewanya tinggi. Kalau tengok sewa rumah tinggi, kadang-kadang diri kita tak terjangkau ya. Tengah-tengah tempat tu macam Kemaman begitu tinggi sewanya di kawasan pertumbuhan industri. Kita hampir-hampir di penghujung
sebenarnya, dan kita mengharapkan mungkin selepas ini gangguan talian hubungan kita dengan Datuk Seri Dr. Mohamed Uzir akan pulih. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara yang ingin kita sentuh sebenarnya, dan kepada mereka yang mungkin ialah sehingga ke detik ini masih lagi keberatan sebenarnya untuk mendaftar dengan padu ini, mungkin mereka juga ada alasan tersendiri, tetapi daripada pencerahan dan juga penerangan yang diberikan oleh Datuk Seri Dr. Mohamed Uzir itu mungkin akan memberikan kesedaran kepada mereka bahawa mereka juga perlu sebenarnya untuk mendaftar, kerana sekurang-kurangnya ianya akan mungkin akan memberikan manfaat kepada mereka di masa-masa yang akan datang. Tapi ialah pandangan-pandangan yang dimainkan di dalam media sosial itu juga kadang-kadang mempengaruhi sebenarnya dengan gambaran-gambaran yang negatif yang diberikan, dan itulah sebenarnya yang jadi masalah, kerana ramai lagi sebenarnya yang mungkin keberatan untuk mendaftar dalam pendaftaran padu ini. Tetapi kita percaya bahawa dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Datuk Seri Dr. Mohamed Uzir dan rakan-rakan di ialah di Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri, mungkin akan membuahkan satu keputusan yang positif dan akhirnya akan dapat memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia untuk terus mendaftar bersama pendaftaran padu ini. Baiklah, Datuk Seri, dikatakan sudah pun pulih sebenarnya hubungan kita melalui kemerahan Zoom ini. Jadi kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk Seri. Jadi banyak perkara yang mungkin ingin Datuk Seri sampaikan dan juga seruan yang mungkin ingin Datuk Seri sampaikan kepada mereka yang masih lagi mungkin merasa tidak penting dan juga keberatan sebenarnya untuk mendaftar dalam pendaftaran padu ini. Silakan Datuk Seri. Baik, terima kasih Saudara Sakawi dan para pendengar penonton sekalian. Jadi dalam kita merasakan kita punya sistem sosioekonomi negara, mana-mana negara memanfaatkan data lah, yang opportunity untuk do better, memberi kebaikan dalam perusahaan sosioekonomi negara, perlukan data yang mengukur pencapaian, kita boleh mengetahui profil ekonomi rakyat. Jadi kita menghasilkan itu memerlukan kebersamaan dan juga kesempatan keseluruhan rakyat lah. Jadi perkara ini kita amat mengetahui, membudayakan tentang mengemas ini profil sosioekonomi ini secara berkala ini adalah perkara yang baru. Ya. Tapi insya-Allah dengan ini atau perjalanan yang telah pun dilakukan dengan langkah pertama pengemasan peringkat awal yang telah pun ditutup, maka hadapan nanti kita program yang sama, pengemasan ini membolehkan data rakyat, data tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sebagai rakyat akan sentiasa tersedia dalam profil pangkalan data ini, membolehkan analisis yang tepat untuk dan satu pendekatan atau pelaksanaan program itu dapat kita pastikan keberkesanan dan siapa yang patut mendapat manfaat dan bagaimana yang mungkin di tingkat pertengahan yang mungkin mereka tidaklah di kalangan yang besar, tetapi mereka perlu jadi perhatian. Dan dalam data padu ini membolehkan kerajaan meneliti perkara inilah. Masuklah saya yang nyatakan dapat di kalangan rakyat kita mungkin mereka berada dalam keadaan kewangan yang cukup, tetapi mereka mengembangkan besar masa rehat mereka. Ya. Dapat pendapatan. Manakala ada juga yang mungkin mempunyai pendapatan yang kecil, tidak tinggi, tapi mereka tidak mengembangkan masa rehat. Ada yang setengah 4 kerja sampai kerja 2 kerja kan. Ya. Bagaimana kita nak address perkara ini supaya corak bantuan itu tidak hanya mengambil satu penilaian satu lapis saja. Perlu mempertimbangkan effort, usaha jati diri yang mungkin kita tidak boleh buat punishment kepada mereka yang berusaha ini dan menyebabkan mereka tidak dapat bantuan untuk anak dan juga sebagainya. Jadi perkara ini data will speak up. Mana data akan bercakap lah. Jadi hubungan ini kita yakin data is really important. Tentu satu alat yang penting Betul. Gerakan negara ke hadapan dan kerjasama dan juga kepakaran amat diperlukan, dan di tingkat kementerian, dosen, agensi-agensi kerajaan akan bersama-sama memberi pandangan dari masa ke semasa, dan kita harapkan semua yang telah pun dibina dalam pembangunan sistem dan juga pelaksanaan kooperasi padu ini akan terus kukuh
kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak, Ya. termasuk Jabatan Kementerian Komunikasi. Kita ada nadi di lapangan, ada 9 yang kita dapat manfaatkan. Kan kolaborasi kita dengan industri, saudara Syakawi, dengan kita berwasi di tempat-tempat pasaraya dan tempat percuma tanpa bayaran. Ya. Satu social responsibility yang amat baik lah Betul. dari pihak industri. Mall-mall kita beroperasi, pasal kita tahu orang mungkin tidak pergi ke tempat spesifik, dia pergi tempat mereka membeli barang. Kerjasama dan kepada hero-hero di lapangan, saya ucapkan sahabat lah. Ya. Warga dosa, warga kementerian, Japan yang beri penerangan info on wheel, dan ketua-ketua komuniti, ketua-ketua kampung, penghulu, bahkan wakil-wakil rakyat saudara Sakawi. Banyak yang terlibat dalam memastikan perjalanan Sakawi, perjalanan padu ini sampai ke tahap ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih juga daripada kami kepada yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, iaitu Ketua Perangkawan Malaysia, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan walaupun ada sedikit kegangguan, tetapi daripada pencerahan-pencerahan yang Datuk Seri sampaikan, kita mengharapkan bahawa ianya akan memberi satu pencerahan yang cukup jelas sebenarnya kepada mereka yang mungkin masih lagi merasa was-was tentang pendaftaran padu ini. Dan kita mengharapkan bahawa daripada apa yang telah pun dilaksanakan, ianya akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif, bukan saja kepada perancangan kerajaan secara keseluruhannya, tetapi yang lebih penting, ianya akan dapat dinikmati oleh rakyat jelata yang tentunya mengharapkan sesuatu selepas mereka melaksanakan pendaftaran padu ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.